Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam kitab Khazainul Asrar disebutkan bahwasanya suratul Fatihah ini mempunyai 30 nama. Jadi surah Fatihah yang kita baca setiap kali solat fardu 5 waktu, satu hari jika dihitung kita membaca surah Fatihah ini di dalam solat fardu 5 waktu 17 kali. 17 kali. Betul. Solat fardu subuh dua rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. 17 kali kata ulama kita ulang-ulang. Kita membaca surah Fatihah di dalam solat fardu 5 waktu maupun juga di dalam setiap solat kita laksanakan walaupun solat sunat. Kerana ia termasuk daripada rukun. Fatihah ini dia termasuk daripada rukun. Kerana kata Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat satu orang itu bagi orang yang tidak membacanya surah Fatihah. Jadi artinya Fatihah itu wajib. Bila kata rukun wajib. La solatah, kata Rasulullah, tidak dinamakan solat, iaitu solatnya tidak sah. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca surah Fatihah. Imma solat fardu ataupun solat sunat sekalipun maka dibaca. Hatta kalau dia solat fardu 5 waktu, umpamanya maghrib 3 rakaat, dia baca surah Fatihah, tapi selepas surah Fatihah dia tak baca surah pun, tetap sah sembahyang dia, tetap sah. Cuma tinggal lagi dia meninggalkan perkara sunat itu, iaitu surah selepas Fatihah itu sunat, maka dia tidak dapat kesempurnaan pahala solat. Walaupun hukumnya sah, sebab dia baca Fatihah saja. Dia baca Fatihah saja. Jadi sebab itu nak menyatakan bahawasanya bila mana Fatihah ini disebut dalam kitab Khazainul Asrar, dia mempunyai 30 nama. Yang kita lazim biasa sebut Fatihah. Itu salah satu daripada nama suratul Fatihah. Tetapi kata ulama ada 30 nama yang disusun oleh para alim ulama. Berbagai-bagai hadis Nabi SAW mengenai Fatihah. Maka ini menyatakan bahawa bila banyaknya nama sesuatu perkara itu menunjukkan kemuliaan, ketinggian, keagungan perkara tersebut, termasuk dengan surah Fatihah. Hebatnya, ketinggiannya, keagungannya, maka dilihat dengan pelbagai nama dalam surah Fatihah itu, maka disebut, kata alim ulama, lebih kurang ada 30 nama. Maka dengan banyaknya nama menunjukkan ketinggian, kemuliaan seseorang itu. Artinya perkara tersebut masyhur. Kalau satu orang pun tonton, kadang-kadang dia ada 2-3 nama. Orang kampung sana panggil dia lain, orang kampung sana panggil dia lain, orang kampung sini panggil dia lain. Ada 2-3 nama kadang-kadang. Kita pun naik keliru. Contoh Hasan, minta maaf Haji Hasan, kalau ada. Asal mana? Asal 10. Contoh, asal mana? Asal 40. Oh, banyak-banyak nama tuan-tuan. Ada kadang dia gelar nama lain lagi. Kerana apa? Kerana mungkin masyhur. Dia seorang yang masyhur, terkenal dengan berbagai banyak nama. Maka banyak nama itu menunjukkan kemuliaan, ketinggian seseorang, apatah lagi suratul Fatihah. Sebab itu surah Fatihah ini antaranya disebut sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab, ibu kitab.
Ini banyak dalam hadis disebut tentang surah Fatihah ini sebagai ummul kitab, ibu kitab. Kerana di dalam surah Fatihah itu semua persoalan yang ada dalam Al-Quran 30 juzuk itu semuanya terkandung dalam surah Fatihah. Yang 7 ayat tu. Surah Fatihah 7 ayat. Jadi segala persoalan semua yang terdapat dalam Quran, apa dia tuan-tuan? Cerita tentang ketuhanan, itu sebut dalam Quran. Cerita tentang akhirat, cerita tentang ibadat, cerita tentang kasasul anbiya, kisah-kisah Nabi terdahulu, hukum hakam, sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu. Semua itu yang terkandung dalam Quran ada disebutkan terkandung di dalam suratul Fatihah. Itu hebatnya suratul Fatihah, sehingga kan disebut ataupun nama bagi lain surah Fatihah ummul kitab. Kadang-kadang ada pengusi dia nak mulakan syarat, tuan-tuan, kita sebelum mulakan syarat kita baca ummul kitab. Ummul kitab Al-Fatihah. Ummul kitab, maknanya ibu. Kitab yakni Al-Quran. Ummul kitab juga ummul Quran. Dan banyak tuan-tuan, ada yang disebut sebagai nama Al-Wafi. Surah Fatihah juga disebut sebagai Al-Wafi, yang mencukupi. Kerana isi yang terkandung dalam Al-Quran semua diterangkan, dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah. Itu disebut juga sebagai Al-Wafi. Bahkan juga surah Fatihah disebut sebagai Asy-Syifa, penyembuh. Pernah seorang sahabat, dia diminta untuk merawat satu orang yang mana dipatuk ular ataupun disengat binatang yang berbisa. Maka sahabat ini ditawarkan diri untuk merawat orang tersebut. Sebelum sahabat ini dia merawat, dia tanya dulu, jika sekiranya sembuh fulan bin fulan ni dengan asbab aku merawatnya, sembuh dengan izin Allah Ta'ala, aku nak minta upah. Aku nak minta upah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka orang kampung dia kata apa? Boleh, tak jadi masalah. Jika sembuh, kami setuju bagi kamu upah. Bagi upah. Maka dia letakkan tu. Jika sembuh, aku nak kurang lebih 30 ekor kambing. Jika sembuh. Maka sahabat ni dia pergi jumpa fulan bin fulan tadi. Dia pun merawat. Dia tak baca lain tuan-tuan. Dia hanya baca Fatihah saja. Dalam riwayat dia sebut dia baca Fatihah saja. Sekali saja tuan-tuan dia baca. Fatihah tu mula daripada basmalah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itu Fatihah. Maka bila dia baca, maka dia pun sembuh kepada tiupkan pada tempat sakit tersebut. Maka dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala, maka sembuh. Sembuh dengan sekali baca surah Fatihah saja. Maka bila sembuh, maka dapatlah sahabat ni upah daripada dia merawat tersebut. Dapatlah 30 ekor kambing. Daripada 30 ekor kambing tersebut. Maka bila dia dapat 30 ekor kambing, dengan baca ayat Quran saja, Fatihah saja, sekali saja, dengan izin Allah Ta'ala sembuh, maka dia dapat upah yang begitu besar. Kalau sekarang lebih kurang ambil dah tuan-tuan tepat seekor kambing 30 ribu. Banyak. Kalau situ semua nak jadi tok bomong tuan-tuan, tukar rawat. Perawat dah. Sekali baca Fatihah saja, dia dapat. Bila dia dapat 30 ekor kambing tu, dalam riwayat kata lebih kurang 30 jumlahnya 30 ekor kambing. Kemudian nama tu dia terfikir, kok aku ni duk rawat orang. Satu. Yang kedua, aku baca ayat Quran, surah Fatihah. Lepas tu aku dapat upah. Aku minta upah ni boleh ke tak boleh? Haram ke, makruh ke, harus ke? Apa hukumnya? Sebab kita semua ni bila buat sesuatu, dia akan terkait 5 hukum ni.
Sama ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum syarak. Tak lari tuan-tuan. Apa juga sekalipun mesti akan terkait. Yang mana salah satu. Maka sebab itu hati-hati setiap kita, tindakan kita, pemikiran kita, amal kita tengok. Mana yang kita buat tu? Mungkin haram, mungkin sunat, mungkin harus dan sebagainya. Jadi dia terfikir, boleh ke tak boleh, haram ke tidak. Maka pada ketika itu Rasulullah SAW masih hidup lagi. Jumpa Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah, pendekkan cerita kan? Maka kata Rasulullah, berapa ekor kambing kamu dapat upah? Aku dapat 30 ekor kambing. Kata Rasulullah, kalau kamu tak mau, bagi aku. Jadi daripada kisah tersebut tuan-tuan, banyak ibrah, istimbat yang dikeluarkan oleh alim ulama. Pertama, harus satu orang dia meminta upah kepada apa yang dibuat. Hatta dalam mazhab kita Syafi'i, satu orang dia harus boleh meminta upah. Harus hukumnya. Berdalilkan mana? Itu hadis tersebut, kisah tersebut. Apatah lagi dia membaca ayat Quran, dia membaca surah Fatihah, ayat Quran. Maka walaupun dia mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran, maka harus untuk dia meminta upah ataupun menetapkan upah. Contoh, satu orang dia hantar kepada satu orang untuk mengajar anak dia untuk baca Quran. Kan ada kan ramai. Atau pada Pak Imam ke Ustaz-Ustaz dan sebagainya. Mam, ni boleh tolong ajarkan anak saya tak Quran? Boleh. Imam pun kata tapi ada yurannya. Yuran upah lah tu. Bukan imam sini, imam lain. Contoh imam kata ada yuran dia. Berapa mam? Satu kepala RM30. Mahal imam ni. Cekik darah. Padahal dia hantar anak di tuition tu BI 80. Sekarang naik tuan-tuan. Satu subjek tu BI. Dia hantar 3 subjek, Math, BI, Science. Berapa dah? Pak Imam tu 30 lah. Quran lagi tu tuan-tuan. Anak kita boleh pandai ngaji. Anak kita pandai ngaji, akhirat setinggi mana syurga mak bapak tu, dia mengikut kepada pandainya anak tu ngaji. Anak tak pandai ngaji tuan-tuan, syurga kita takkan naik. Syurga kita takkan meningkat. Kerana akhirat nanti Allah Ta'ala kata, Iqra'ul Quran kepada anak-anak ni, baca kamu Quran. Bila anak-anak ni baca Quran, tentara dia pandai. Di dunia dah pandai dah baca Quran. Maka bila dia baca Quran akhirat anak-anak ni, selagi mana anak tu baca Quran, syurga ibu apa tu dinaikkan, ditingkatkan sampai dia mati habis. Tapi bila anak tu tak pandai baca Quran, Allah Ta'ala kata, Iqra'ul Quran, baca kamu Quran, tak pandai baca, maka start situ sajalah tuan-tuan, stay situ. Dah, orang jiran rumah sebelah kita dulu dah naik tinggi dah. Kita masih tara tu lagi. Sebab apa? Anak kita tak hantar untuk pandai baca Quran, sebab boleh mahal sangat Quran. Nampak? Padahal hukumnya harus seseorang itu menetapkan upah walaupun mengajar Al-Quran. Harus maknanya boleh berdasarkan hadis tersebut. Yang kedua, kata ulama daripada kisah tersebut menunjukkan sahabat tu baca dalam dengan izin Allah Ta'ala sebut dengan membaca Fatihah. Itu menunjukkan Fatihah itu disebut sebagai syifa, penyembuh, sebagai syifa. Sebab itu salah satu daripada nama surah Al-Fatihah, syifa, penyembuh. Tinggal lagi sahabat tu dia baca satu kali saja dengan izin Allah Ta'ala sebut. Ada orang hari ini baca 30 kali juga tak sembuh. Kenapa kata ulama? Kerana tak lain dan tak bukan adalah mengikut keyakinan dia itu kepada Allah Ta'ala bagaimana. Kekuatan keimanan setiap orang tak sama tuan-tuan. Tawajuh setiap orang tak sama. Takarub setiap orang dengan Allah Ta'ala tak sama. Amalan setiap orang tak sama.
Maka sahabat orang hebat tuan-tuan, orang yang dekat dengan Rasulullah, sekali baca je dengan izin Allah Ta'ala sebut. Kita mungkin tak sekali 3 kali, mungkin tak 3 kali 7 kali, mungkin tak 3 kali 21 kali. Maka sebab itu kata ulama, cukup sebenarnya kalau satu orang dia yakin sungguh pada Allah Ta'ala, kerana surah Fatihah itu asbab saja. Cukup dah, mencukupi sebenarnya. Tapi mengikut kepada keadaan, keimanan dan kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu nama bagi lain surah Fatihah disebut sebagai Asy-Syifa, penyembuh. Jadi tuan-tuan, kalau apa itu sekalipun sebenarnya tuan-tuan nak berubat, nak minta doa apa semua supaya disembuhkan apa semua, jangan tinggalkan Fatihah. Kalau nak baca yang lain-lain itu silakanlah, tapi mula pertama sekali Fatihah. Walaupun tuan-tuan nak pas selawat syifa, selawat syifa kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha, silakan. Ataupun doa minta kesembuhan, Allahumma rabban nas azbil ba's ishfina ya Allah, kita syaffi, silakan. Atau dalam nak baca yang lain-lain, tapi yang pertama sekali Fatihah dulu. Dia pembuka dulu, Fatihah dulu, barulah kepada yang lain-lain. Sebab tu jangan tinggalkan suratul Fatihah. Ini menunjukkan kemuliaan, keagungan, ketinggian suratul Fatihah. Kemudian kata ulama tafsir, dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ini disebut sebagai ta'awuz ataupun isti'azah. Isti'azah ni kita minta pertolongan, perlindungan daripada Allah Ta'ala. Pertolongan daripada Allah Ta'ala. Daripada mana? Syaitan yang direjam. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Cuma tinggal lagi kena faham, isti'azah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia bukan surah Al-Fatihah. Dia bukan ayat yang pertama dalam surah Fatihah. Surah Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Habis kenapa disebutkan juga dalam tafsir surah Fatihah ini isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum kita membaca surah Fatihah? Maka sebaik-baik kita minta perlindungan. Yang memberikan perlindungan kita tak lain dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada syaitan serta tentera-tenteranya. Maka hukumnya sunat kita meminta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi maka sebab itu kita pun dalam sembahyang pun, yang pertama sekali sebelum kita baca Fatihah, maka kita baca secara perlahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita baca surah Fatihah. Kerana tuan-tuan, syaitan ini adalah musuh kita selama-lamanya. Kami malam Jumaat kita baca surah Yasin. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Ta'ala, kamu tak ingatkah bahawa Allah Ta'ala menyatakan kamu jangan sembah syaitan, kerana syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jelas lagi nyata. Maka bila kata musuh kita ni syaitan, setiap masa dan keadaan dia tak pernah lalai, tuan-tuan. Dia sentiasa usaha untuk menggoda, menghasut manusia supaya tidak melakukan ibadah kepada Allah. Dan dia usaha supaya sama-sama masuk dalam neraka bersama dia. Dia tak pernah leka, tuan-tuan. Tak, dia tak pernah leka. Kita je leka, kita je lalai. Dia tak pernah penat, kita je penat. Maka sebaik-baik kita minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang mengganggu kita ini, iaitu Allah Ta'ala beri satu senjata yang cukup ampuh, namanya isti'azah. Maka setiap sesuatu perkara itu tuan-tuan gunakan dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kerana syaitan itu sentiasa untuk mengganggu gugat, hatta dia usaha untuk mengeluarkan iman kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan dan tentera-tenteranya. Maka siapa yang baca, tuan-tuan, insya-Allah
dia dipelihara, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok sebelum ada Pak Imam semayang ke ataupun seorang semayang ke, dia sebelum kata takbiratul ihram tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terjauh. Penting tuan-tuan. Bukan bid'ah. Dia kata bukan sunnah pula. Nabi tak ajar nak semayang baca a'udzubillah. La ilaha illallah. Fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Allah Taala sendiri bagi tahu. Maka kamu isti'azahlah, mintalah perlindungan daripada Allah. Kerana syaitan dia selalu mengganggu kita. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan disebutkan oleh ulama-ulama lain, kalaulah kita ni tuan-tuan Allah Ta'ala berikan kita kasyaf, dibukakan hijab, bagaimana syaitan laknatullah ni dia mengganggu manusia ni seperti mana langau lalat menghungi bangkai. Bangkai tu tuan-tuan tengok macam mana langau tu dengan arah depannya, belakang, kiri, kanan mengurungi bangkai tersebut. Begitulah manusia ni tuan-tuan. Kalau dibukakan hijab kepada kita, setiap orang tuan-tuan, syaitan ni dia datang main daripada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, akan usaha. Mungkin tinggal lagi kita tak nampak. Padahal ada tak? Padahal ada. Duduk sebelah, walaupun dalam surau. Walaupun dalam surau, dia bisik-bisik je tuan-tuan. Bangunlah, lama sangat ni kuliah ni. Bangun dia, tak payah duduk. Bisik, dia bisik, dia bisik. Dia bisik. Dia gagal lagi tuan-tuan. Dia letakkan gicu. Duduk dalam ceramah, dalam kuliah apa semua, dia pun buat kuliah. Dia bercakap dengan kawan dia. Itu dia kena gicu syaitan. Nampak? Syaitan dia nak cuba gagalkan supaya tak dapat apa-apa. Walaupun main masjid, main surau, duduk dalam balik ilmu, dia akan cuba. Akan cuba kalau boleh balik kita kosong tuan-tuan. Tu syaitan dia tak pernah leka tuan-tuan. Dia akan cuba juga. Gagal lagi, dia pakai kacilak. Itu yang tidur. Dulu kawan sini orang Afrika. Itu dah kena celak kan? Tak celak. Tapi tak apa tuan-tuan, biarkan, tak ada masalah. Gagal lagi, syaitan bagi tongkat. Nak bangun je, nak bangun je. Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Bila ustaz nak habis? Dia bagi tongkat supaya nak bangun, keluar daripada majlis ilmu, keluar daripada majlis ilmu, supaya tak dapat apa-apa. Nampak? Kerja syaitan pandai tuan-tuan, bijak. Tuan-tuan, syaitan ni alim. Alim lebih daripada kita alim dia. Bijak. Tinggal lagi sebab takabur, kibirnya, egonya dalam dirinya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ada sifat sombong. Sifat sombong. Maka sebab itu kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kena tuan-tuan. Sangat-sangat kena. Lepas tu tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita memang sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita. Tengok tuan-tuan, yang pertama, masa awal Muharram, apa doa yang kita minta? Adalah kita minta supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada sebarang gangguan jin dan syaitan dan perkara-perkara yang tak baik, supaya mudah kita istiqamah tuan-tuan amal ibadah kepada Allah SWT. Bahkan tuan-tuan, sebenarnya wirid setiap kali lepas solat fardu waktu itu adalah wiqayah, adalah pemeliharaan, pendinding, penjagaan kita daripada sebarang gangguan tipu daya syaitan. Bukan saja-saja tuan-tuan wirid setiap kali solat fardu waktu itu, bukan saja-saja kosong, tak. Itu disusun oleh ulama berbandingkan hadis-hadis Nabi SAW. Rasulullah buat. Terutama tuan-tuan, ini kena ambil perhatian, terutama wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jangan ditinggalkan setiap kali fardu maghrib, setiap kali fardu subuh. Dua waktu kata Rasulullah. Dua waktu, itu jangan tinggal. Itu pendinding yang cukup ampuh. Nampak? Bukan kita minta doa awal tahunnya tu. Padahal tiap hari
amalan tu amalan pendinding, pemeliharaan daripada gangguan syaitan serta tentera-tentera dia. Sebab itu kata Rasulullah SAW kata apa? Barang siapa yang setiap kali selepas daripada subuh, selepas daripada solat fardu subuh dan selepas daripada solat fardu maghrib, maka dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semua orang hafal, tuan-tuan. Semua orang hafal. Cuma tinggal lagi dia tak dapat mencapai kepentingan kenapa kena baca tersebut dan kenapa kena baca 10 kali pada 2 waktu tersebut. Kalau dia tahu, tuan-tuan, betapa penting, dia takkan tinggal. Kerana Rasulullah buat. Rasulullah Allah Ta'ala pelihara dah, tuan-tuan. Pun Rasulullah ajar kepada umatnya supaya Rasulullah sayang, tak mahu umatnya diganggu-gugat, terpedaya dengan hasutan gangguan syaitan. Maka diberikan oleh Rasulullah, setiap kali kamu solat fardu maghrib, lepas kamu solat fardu subuh, la tatruk, kata ulama, jangan tinggal. Jangan tinggal. Maka bacalah wirid tersebut, zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis. Kata Rasulullah, 10 marat, 10 kali. 10 kali kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membacanya setiap kali solat fardu maghrib dan setiap kali solat fardu subuh 10 kali, yang pertama diberikan 10 darjat. Yang kedua, dihapuskan 10 dosa. Yang ketiga, diberikan 10 pahala. Yang keempat, Allah Ta'ala pelihara dia, lindungi dia daripada sebarang gangguan syaitan, tentera-tenteranya sepanjang hari tersebut. Sebab itu 2 kali. Kerana kita ni setiap hari malaikat dia ada shift, 2 shift, siang dan malam. Bermula malam itu maghrib. Maka siapa yang membacanya lepas maghrib 10 kali, Allah Ta'ala protect dia sampai sepanjang malam, sampai paginya esok. Bermula di siang bila? Subuh. Maka siapa yang membacanya lepas subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi 10 kali sampai habis, maka Allah Ta'ala protect dia sepanjang hari siang tersebut. 2 waktu. Sebab malaikat bersedia ganti 2 shift, siang dan malam. Maka sebab itu, tuan-tuan, jangan tinggal amalan ini. Satu, ia sunnah. Yang kedua, kita hidupkan sunnah. Yang ketiga, tuan-tuan, kita tak terdaya, tak mampu dengan gangguan tipu godaan syaitan. Tuan-tuan jangan cakap, saya ni dah berusia Ustaz, haji dah 3 kali, umrah dah 8 kali, dia tak larat nak buat benda-benda yang tak baik ni. Syaitan bukan kira umur, tuan-tuan. Jangan main-main. Kena penangan syaitan, terangkat kopiah, tuan-tuan. Minta maaf cakap. Sungguh. Syaitan bukan kira duduk haji kita 3 kali, umrah kita 10 kali, kita dah umur berapa, dah. Dia bukan kira. Selagi mana kita tu musuh dia sampai mati, tuan-tuan. Jangan main-main. Boleh terangkat kopiah. Dah. Jangan main, tuan-tuan. Boleh cabut jubah pun dia dengan tipu daya syaitan. Sebab tu tak boleh main-main dengan syaitan. Maka sebab itu tu amalan yang cukup ampuh, kata ulama. Cuma tinggal lagi, tuan-tuan, nak amalkan zikir tersebut setiap kali lepas maghrib dan lepas subuh, syaratnya masih lagi duduk tawarruk, duduk tayyahid. Itu syaratnya. Boleh faham tak, tuan-tuan? Lepas kita bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, sampai 10 kali. Tapi syarat masih duduk di tayyahid. Maknanya kita kaki tunjuk tu masih lagi kaki tunjuk. Gagal boleh tahan tadi sekejap, 10 kali saja. Berbanding protection yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan, berjam-jam daripada sebarang tipu daya syaitan. Kalau orang tak faham, dia tak ambil kisah, tuan-tuan. Dia apa pun kau wajib pun dia kata. Lepas tu, tapi dia kena bersiap sedia, tuan-tuan. Dengan sebarang tipu daya syaitan cukup licik. Itu protection yang cukup ampuh. Tuan-tuan semayang berjemaah ke, semayang seorang ke, mak haji ke, pak haji ke, semayang kat surau ke, semayang kat rumah ke,
setiap kali lepas maghrib dengan subuh jangan tinggal tu. Saya banyak-banyak tempat tuan-tuan selalu ulang banyak kali. Walaupun tuan-tuan bosan. Kerana itu yang perlu disampaikan masyarakat hari ini tuan-tuan, supaya kita betul-betul dapat mengambil agama ini dan mengamalkan sunnah balik apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini memang kena pegang tuan-tuan. Kami harus sejak dulu ngaji belajar, Tok Guru sebut sampai sekarang, alhamdulillah tak pernah tinggal. Walaupun Pak Imam tak buat, kita buat. Tak pernah tinggal tuan-tuan. 2 waktu saja, lepas maghrib dengan lepas subuh. Tapi itulah perlindungan yang Allah SWT nak bagi kepada kita, daripada sepanjang gangguan tipu daya syaitan dan sebagainya. Sebab tu, tapi dengan syarat tuan-tuan kena tahan sekejap. Masih duduk tayar akhir tu namanya duduk tawarruk. Duduk tayar awal tu namanya duduk iftirash. Tapi kalau yang duduk atas kursi lah. Jangan nak turun pula. Dia duduk lagi atas kursi. Duduk dia, maknanya jangan berani tempat duduk. Tuan-tuan, sebenarnya dalam semayang ni dia ada SOP. Tuan-tuan bila nak pergi ke belakang ataupun tukar tempat duduk, agak bila tuan-tuan SOP-nya? SOP pakaman kita. Nah, bila kita nak bergerak, pada bila imam berpusing. Imam pusing ada tak imam pusing? Tadi imam pusing. Bila? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Imam pusing, mengkanankan makmum. Imam pandang mana? Ada satu lagi, imam terus menghadap kepada makmum. Tapi yang Allah sebenarnya tuan-tuan menghadap kepada makmum. Pusing 360 darjah. Tapi boleh juga dia menghadap ke sana, mengkanankan imam. Pilih tak ada masalah. Saya refer kepada menghadap kepada makmum terus. Bila imam pusing, itulah tempat kita kalau ada hal, ada urusan, boleh bangun, pergi ke belakang sikit, tukar duduk silam panggung ke apa ke, itulah tempatnya tuan-tuan. Itu adab tu, SOP tu. Ramai orang langgar. Memang orang langgar. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah bangun dah. Bagaimana? Sabar dulu tuan-tuan. Sabar dulu. Itu tempat dia. Tuan-tuan pegang betul-betul ni. Sungguh. Tapi tak adalah saya nak cek depan ni. Aduh, bangun nanti Ustaz tengok dah pula. Itu masing-masing lah tuan-tuan. Cuma kita dah khabar. Sebab apa? Dia kat situ ada hukum. Bila satu orang sebelum daripada imam pusing tadi, Allahumma antas salam, dia sudah bangun, dia sudah pergi ke belakang tanpa ada sebab-sebab, apatah lagi dia keluar terus, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i, bila buat sesuatu yang makruh walaupun selepas daripada solat, luput pahala 27 darjat. Sebab tu kita khabar, sebab kita sayang, kesian tuan-tuan. Nak main datang sembahyang berjemaah, ni datang semua masjid bukan senang. Pilihan Allah Ta'ala. Cuma tinggal lagi nak betulkan sikit-sikit saja tuan-tuan, supaya benar-benar kita dapat berbaloi. Dengan main kita datang semua masjid sembahyang berjemaah dah bagus dah. Antara pilih kita nak betulkan sikit saja tuan-tuan, nak murnikan ni, beri nilai tambah supaya tak rugi. Sebab nanti semua amal kita dibentangkan. Bila dibentangkan, ya Allah, aku dulu kat dalam dunia rajin, tiap-tiap solat fardu 5 waktu aku pergi solat berjemaah. Mana pahala aku 27? Tak ada. Kenapa? Kamu buat benda makruh, maka kosong. Dia ibarat orang kerja tak ada gaji. Semayang dia sah tapi tak ada pahala. Walaupun sikit, ya. Jumhur ulama mazhab Syafi'i kata, siapa yang buat perkara makruh sama ada sebelum, semasa dan selepas sembahyang, maka luput pahala 27 darjat. Rugi tuan-tuan. Sebab tu kita khabar, sebab kita sayang. Kita nak kalau boleh komplit. Kalau tak pun dapat 25 pun okey tuan-tuan. 20 pun okey. Tapi balik kosong telur ayam, rugi tuan-tuan. Rasanya lah kalau lah jika sekiranya setiap kali solat fardu 5 waktu tu dizahirkan 27 darjat, ataupun ditukarkan dengan 27 ringgit, confirm tuan-tuan. Yang pertama, solat fardu 5 waktu macam sembahyang jemaah penuh. Kerana lepas habis main fardu je, pergi belakang
jumpa Pak Bilal. Nah, RM27. RM27. Oh, suka dia tuan-tuan. Baru datang sampai subuh, dia tanya Bilal, lepas zuhur ada tak? Dia tanya lagi. Ada. RM27 dekat sama ni. Tuan-tuan, 5 kali main datang subuh, 1 kali RM27, kali dengan 5. Berapa dah? Habis? 100? 35? RM135 satu hari. Kontraktor pun kalah tuan-tuan. Pencen nak pergi Nauri ke Nauri tak ada. Aku nak pergi suruh RM27. Penuh tuan-tuan. Penuh. Kemudian pula dicek setiap kali kita main sembahyang tu sampai selepas, siapa yang tak ikut adab tu Pak Bilal potong. Lepas sembahyang Isyak kita dapat ingat 27. Pak Bilal kata dah 10 je. Awak pula Haji tadi tak baca tadi lepas maghrib la ilaha illallah 10. Potong. Dapat 10 je. Allah, dia katanya salah aku tak buat. Itu dunia tuan-tuan, kata ulama. Dunia. Maka sebelum kita mati lagi kita menyesal, maka sebab tu beri nilai tambah sikit je supaya kita tak rugi akhirat nanti. Bukan tanya mana pun tuan-tuan, tak sampai 10 minit pun zikir wirid tersebut untuk kita lakukan. Bahkan 2 kali saja tuan-tuan, lepas maghrib dengan lepas subuh. Sebab tu kita kabur berkali-kali sebab kita sayang, kita kesian tuan-tuan. Sebab nak beramal ni supaya amal kita sempurna diterima oleh Allah, maka landasan dia, ketuanya apa? Ilmu. Sebab tu disebut al-ilmu imamul amal. Ilmu tu ketua dalam kita nak beramal. Nak beramal kena ada ilmu, kena tahu dulu. Kena tahu ni, ni betul macam mana caranya, kaedahnya, SOP-nya, khasiatnya macam mana, supaya kita tak rugi, tak ada sampai kita tak dapat pahala langsung. Sebab itu kata ulama fuqaha, berhati-hati dengan perkara makruh. Bukan yang haram tuan-tuan, boleh cerita lagi yang haram, perkara makruh ketika mana solat. Maka dia boleh meluputkan kesannya, habis hilang 27 darajat. Maka sebab itu kita bukan ajar tuan-tuan, dan bukan kita tak pandai nak ajar, cuma kita sayang, kita kasih. Jangan tinggalkan tuan wirid tersebut. Sama dia tuan-tuan semai seorang. La ilaha illallah walau hamdulillahi wa bihi ala kulli syai'in qadir. Sebab itu tuan-tuan, kalau siapa yang ada masalah gangguan makhluk halus, bukan makhluk kasar. Makhluk halus, dia kena sebanyak-banyakkan wirid tersebut. Bila masa luar sembahyang dibanyakkan la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu wa bihi ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya insya-Allah. Ya. Dan kenapa hari ni tuan-tuan orang Melayu kena gangguan? Itulah tadi. SOP lepas sembahyang maghrib dengan subuh dia tinggalkan, tak buat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Bagus mak. Malam ni ada bola, cepat sikit. Oh bagus mak. Sambung lagi kontrak mak 2 tahun. Tuan-tuan, wirid lepas sembahyang tak boleh skip. Tak boleh skip. Minta maaf cakap. Tak boleh skip. Jangan skip. Tak boleh skip. Walaupun ada ceramah ke, ada tazkirah ke, ada ceramah maulid ke, jangan skip. Tak boleh skip. Tak boleh. Itu yang tadi. Kalau kita saja-saja tuan-tuan, maka boleh jatuh makruh. Hilanglah fadilat kita sembahyang berjemaah, dan hilanglah fadilat kelebihan yang kita tak baca la ilaha illallah wa la syarika lahu dari 10 kali. Satu kerugian yang amat besar. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, apa nak buat, tak nak buat sudah. Tak kisah tuan-tuan, kita cover je. Ada satu masjid, kita tak tahu sampai mana lah, kita cover benda macam ni. Maaf ada satu masjid lah, jemaah ahli jatuh kasih jumpa saya. Dia kata, Ustaz, Pak Imam tak nak tengok cakap Ustaz. Dia degil juga. Lepas maghrib dengan lepas subuh dia tetap juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah. Tapi bila time Ustaz datang kuliah maghrib hari tu, dia buat. Dia buat. Apa sebab pula? Dia takut dengan Ustaz. Ustaz kat saya, patutlah setiap kali kuliah saya kuliah hidup.
adalah satu tempat kan. Dia kata, imam buat, saya kata, masa saya datang kuliah, dia buat. Masa tak datang kuliah aja tu. Hari-hari ni tak ada, Ustaz. Kita, ya Allah, nak khabar macam mana? Ustaz je lah khabar. Oh, dia dulu tepuk saya. Saya kata, Ji, tak apalah, Ji, kita dah khabar dah. Akan dia lah. Sebab tu tuan-tuan, kesempurnaan pahala sembahyang berjamaah ni, makmum ni, dia mengikut apa yang imam buat. Imam potong, kita potong. Imam sikit lah. Tu besar peranan imam tu. Besar peranan imam. Lepas tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab Sabil dan Mu'tadin, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, syarat imam ni dia ada 15 syarat. Yang pertama sekali mesti faqih. Yang kedua alim. Sebab bila faqih, dia tahu salah selok belok perkara yang membatalkan sembahyang, makruh, harus. Dia kena tahu. Sebab apa? Bila dia tinggalkan, impaknya makmum pun dia akan kurang. Kalau dia buat, makmum kita pun semua dapat. Itu penting. Tapi bukanlah kata lepas ni, oh minta maaf imam kita ni tak pakai, kita pecahlah dia. Tak ada kan? Kekal kan? Cuma kata ulama, jika kalau masjid tu baru, surau tu baru, kalau dapat ikut itu. Kalau tak dapat, last sekali ikutlah apa yang ada. Dalam 15 syarat imam tu tuan-tuan, syarat baca sedap tu yang ke-10. Baca sedap, suara sedap tu yang ke-10. Yang ke-10 tuan-tuan. Tapi kita ni baca tak sedap, Ustaz. Dia bukan baca sedap tak sedap. Nombor satu faqih. Yang kedua alim. Yang ketiga wara'. Nombor 10 baru bacanya sedap. Tapi walaupun dia baca tak sedap, tapi dia alim, dia faqih. Sebabkan makmum semua kita dapat banyak fadilat kelebihan imam itu sendiri, maka ia didahulukan walaupun bacaannya tidak sedap. Nampak? Tapi orang kita sebab dia tak tahu. Kita minta maaf Ustaz, kita tak pilih dia jadi imam. Kenapa pula Ji? Suara ni tak sedap Ustaz. Baca Fatihah, ya Allah, ngantuk. Tapi tepat bacaannya, betul. Kita pilih bacaan sedap, tapi hancur tuan-tuan. Tajwidnya hancur, itu hancur tapi sedap. Betul, ramai dah tuan-tuan berlaku. Oh sedap Ustaz bacaan dia. Oh macam kat Masjid Haram. Tapi bila kita dengar, ya Allah, awak tuan-tuan, dari segi mahrahnya, tajwidnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedapnya. Tuan-tuan tengok yang pertama dah fail dah. Alhamdulillah. Sedap-sedap tuan-tuan. Sedap-sedap tak ada masalah. Tapi itulah, bukan yang sedap tuan-tuan. Kita orang awam ni telinga je sedap. Tapi tak tahu sebenarnya tepat ke tak tepat. Tepat ke tak tepat, itu masalah. Ada sahabat kami ni tuan-tuan, bacaan dia memang gitu. Datang dia ada, kalau tuan-tuan dengar apa, memang confirm lah kalau tuan-tuan memang tak sedap. Betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Sampai habis. Tuan-tuan, jemaah buat keputusan tak bagi ustaz tu jadi imam. Saya tanya kenapa? Tak sedap Ustaz. Nampak? Dia kesedap je. Saya dengar sendiri tuan-tuan, tepat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tepat. Cuma tak ada macam tuan-tuan baca tu. Lenggak-lenggok apa semua taranum hijab tak ada. Tonasi. Tak ada bang. Tonasi. Tonasi tak ada. Jemaah ambil keputusan ustaz ni tak boleh jadi imam. Ya ilaha illallah. Saya kata Ji, tak boleh macam ini. Bukan dok sedap awak tengok. Tapi dia tu alim, dia tu bacaan betul, tak ada salah apa. Cuma tak ada intonasi yang sedap seperti mana yang lain-lain. Itu tetap dikira pahala penuh. Pahala penuh. Apa gunanya sedap tapi tuan-tuan salah.
kita pun terbalik sekali. Kita pun makmum terbalik sekali, tuan-tuan, kurang pahala. Kurang pahala. Dah. Dia baca dengan suara dengan Imam Imam Sudais, Imam Syurim, Imam Jibril. Oh, hebat-hebat, tuan-tuan. Tapi belum tentu sedap. Sebab itu syarat imam tu disebut oleh para fuqaha, yang sedap tu suara sedap yang ke-10. Yang ke-10, bukan yang pertama. Yang pertama mesti faqih, mesti alim, mesti kena tahu salah belok. Yang menyempurnakan pahala sembahyang berjemaah, itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Cuma tinggal lagi, tuan-tuan, lepas ni sembahyang Isyak jangan suruh saya pula jadi imam. Yang dah ada tu memang ada, kerana kata ulama, bila mana satu orang imam itu sudah dilantik, itu namanya imam ratib. Imam ratib. Imam ratib afdal untuk dia menjadi imam, walaupun di situ depannya ada ustaz, ada kuliah yang menyampaikan kuliah. Ada tuan-tuan masa tak? Ada setengah masjid ni, lepas kita bagi kuliah ustaz kuliah, ustaz jangan tak payah, terus saja imamnya ada. Terus saja imam ada, kerana imam ratib itu adalah imam yang dilantik lebih afdal untuk dia. Tak payah nak suruh-suruh. Melainkan kalau sekala lah, ustaz dah ada sebulan sekali, boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya terus saja, tak payah lama-lama pun tak apa, tuan-tuan. Tak payah lama pun tak apa. Itu imam ratib ialah imam yang dilantik, yang disepakati oleh jemaah tempatan, itu lebih afdal. Itu dalam hukum fiqh. Jadi yang masjid surah dia dah biasa tahu, tuan-tuan. Walaupun lepas habis kuliah ustaz tahu semua, imam tu naik itu. Tak payah nak lama-lama, tuan-tuan. Kita boleh letih juga. Dan lepas cakap ni, suruh dia jadi imam lagi. Itu saja. Itu hukum, tuan-tuan. Hukum. Imam ratib tu imam yang dilantik rasmi. Itu lebih afdal untuk dia menjadi imam dalam setiap kali solat fardu 5 waktu, walaupun di situ ada lepas ada ustaz yang lepas bagi kuliah ke ceramah ke dan sebagainya. Itu hukum dalam fiqh. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nak habis surah Fatihah ini tak habis-habis, tuan-tuan. Tapi penting kena amalkan, tuan-tuan. Jangan ditinggalkan perkara tersebut. Walaupun itu sekalipun, kerana musuh kita yang utama adalah syaitan. Maka sebab itu dimulai dengan surah Fatihah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang disebut sebagai isti'azah. Kita minta lindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Memang kita sentiasa kena minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan itu, tuan-tuan. Setiap masa, setiap keadaan. Sebab itu sampai Rasulullah sendiri ajarkan kepada kita, setiap kali kita masuk rumah, keluar rumah, masuk mana-mana bangunan, masuk pergi tempat kerja, jangan tinggalkan ayatul kursi. Kerana ayat kursi itu adalah pendinding, wiqayah, penjagaan yang cukup ampuh. Sebab itu kata Rasulullah, siapa setiap kali masuk rumah dia membaca ayatul kursi, maka rumah itu, kediaman tersebut, ahli keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, tentram, tak bergaduh, tak berkelahi, tuan-tuan. Ini cawan balik, tinggal balik, tuju balik, gaduh. Malas ya Ustaz, saya nak balik rumah, panas. Tuan-tuan amalkan ayat kursi. Nabi ajar tu, sebut dalam hadis. Siapa yang amalkan, tuan-tuan, insya-Allah dia dihindarkan daripada sebarang gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Sebab setiap rumah tu ada gangguan, tuan-tuan. Maka pemeliharaannya adalah ayat kursi. Ayat kursi amalan yang cukup ampuh untuk elakkan daripada perkelahian, pergaduhan suami isteri, anak-anak. Tuan-tuan, ayat kursi lah amalkan. InsyaAllah tentram, tuan-tuan, rumah tersebut. Tentram, ayat kursi cukup ampuh. Keluar rumah pun ayat kursi. Saya ada sebut bila ayat kursi ni, tuan-tuan, 4 keadaan, 4 tempat ni jangan tinggalkan. Pertama, sebelum tidur. Kedua, masuk rumah. Ketiga, keluar rumah. 4, selepas solat fardu 5 waktu. 4 tempat ayat kursi ni jangan tinggal. Pertama, sebelum tidur. Jangan tinggal ayat kursi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tinggal ayat kursi, itu yang bergabung dia, tak sudah.
mengayap, pergi Hatnyai, pergi Hulu, pergi mana, kena kejar anjing, kejar-kejar, macam-macam. Sebab tinggalkan ayat kursi. Ayat kursi pembenting juga apa tuan-tuan? InsyaAllah benda hak jahat ke santau ke sihir tak akan sampai. Kerana pada perkara jahat itu yang aktif pada waktu malam tersebut. Semakin malam gelap, semakin itulah aktif. Dan bila kita tanya Tok Bawang, tuan-tuan, bila dihantar? Pada waktu malam. Maka pembentingnya ayat kursi. Jangan tinggal. Ayat kursi jangan tinggal sebelum tidur. Yang kedua, setiap kali masuk rumah. Tuan-tuan nak bahagia rumah tangga, tak ada kacau bilau, tak ada masalah suami isteri, ayat kursi lah. Sungguh. Ketiga, lepas kita keluar daripada rumah. Setiap kali keluar daripada rumah, nak pergi kerja ke, nak pergi kebun ke apa semua, ayat kursi jangan tinggal. InsyaAllah selamat tuan-tuan. Yang keempat, setiap kali solat fardu 5 waktu, ayat kursi jangan tinggal. Kalau tak ada masa lepas mayang, naik motor, dalam kereta, ayat kursi jangan tinggal. Ayat kursi jangan tinggal. Sebab tu kalau tuan-tuan tahu susunan tertib wirid lepas mayang ni, yang pertama istighfar 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalau maghrib subuh 10 kali, kalau yang lain 3 kali. Kemudian yang ketiga, Allahumma ajirna minan nar. Maghrib subuh 7 kali, yang lain 3 kali. Lepas Allahumma ajirna minan nar, terus saja sebenarnya ayatul kursi. Itu susunan yang tertib. Fatihah tak ada, tak apa. Tapi ayat kursi, nampak pentingnya sampai kata ulama, la tatruk, kamu jangan tinggal baca ayat kursi, amalkan ayat kursi setiap kali solat fardu 5 waktu. Jangan tinggal tuan-tuan. Ini penting. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah yang akan datang kita akan masuk ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak gaya bila nak habis ni tak tahu tuan-tuan. Wallahu a'lam. Puasa tahun depan. Fatihah ada 7 ayat lah. Kalau macam ini 1 bulan 1 ayat, maka masa 7 bulan bawa habis Fatihah. Tak apa, yang penting kita nak tahu rahsia dalam surah Fatihah tu penting tuan-tuan. Kita baca dia sekali sembahyang, tapi kita tak tahu apa sir, rahsia, cerita dalam surah Fatihah. Hebat tuan-tuan. Baru auzubillah ya. Belum masuk bismillah. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Boleh. Dia baca Fatihah, Ar-Rahman-Ar-Rahim, tapi banyak ni Ar-Rahman-Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ketiga dah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Dalam bacaan ni dia ada disebut sebagai qiraah sab'ah. Bacaan yang 7. Bacaan yang kita baca ni adalah menurut kepada Imam Asim. Imam mazhab qiraah kita Imam Asim. Dan ada imam-imam yang lain lagi. Dan bacaan tersebut yang paling depan tu salah satu daripada bacaan yang 7. Bacaan yang 7. Boleh, tak ada masalah. Cuma tinggal lagi kita ni orang awam belakangnya bukan ramai pun tahu qiraah yang 7 ni. Maka sebaiknya afdal imam bawa bacaan yang masyhur yang diamalkan di kelas kita itu Imam Asim seperti mana yang diamalkan sekarang. Kalau tak jadi masalah tuan-tuan, banyak. Kalau nak baca ni takut orang salah faham. Banyak kalau nak ikutkan. Siapa? Kalau dia tak mahir ataupun memang dia sebenarnya dia tak tahu ada bacaan tu tapi memang dia salah, dia bukan nak ikut bacaan yang 7. Tapi dia bacaan tu memang dia tak tahu langsung ada bacaan 7 tapi memang dia salah sebut. Itu memang tak faham. Tapi kalau memang dia alim, dia tahu bacaan 7 bacaan tersebut dan memang bawa contoh tuan-tuan, insya-Allah Isyak ni saya akan bawa bacaan lain daripada yang tersebut. Boleh, tak ada masalah. Contoh Maliki Yaumiddin, bacaan yang lain lagi Maliki Yaumiddin. Kita bacaan Asim kita Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ada satu lagi bacaan dia pendek Maliki Yaumiddin. Kalau dia mahir tak ada masalah. Tapi kalau dia baca tersebut dan dia tak tahu dan tak mahir dengan bacaan yang 7 tersebut dan rupanya memang dia tersalah balik, maka kena diperbetulkan. Kena perbetulkan. Terutama Fatihah, pastikan baris tu betul. Kerana bahasa Arab tukar baris, tukar makna.
Tukar baris, tukar makna. Lain tuan-tuan. Baris beza. Jannah. Jin, nun, ta bulat. Sikit lagi tuan-tuan. Jannah. Jin, nun, ta marbuta. 3 huruf je. Jannah. Jin tu baris atas. Fathah. Jannah maknanya syurga ni. Huruf yang sama, jin tu baris bawah. Jinnah. Jin betina. Huruf sama. Huruf yang sama juga tukar. Baris depan pula. Junnah. Junnah maknanya perisai. Nampak? Bahasa Arab tukar mana? Bukan tukar huruf. Tukar makna. Lain makna. Kau baris. Tukar baris. Lain makna. Sebab tu bahaya. Apa tadi? Fatihah. Dia rukun, dia wajib. Jangan sekali tertukar. Jangan sekali mengubah. Apa tadi? Mengubah kepada huruf tersebut. Wallahu a'lam. Masih soalan lain ada? Betul. Ada. Kalau dia nak baca yang macam tu, kena semua baca tu. Ya. Dia tak boleh ambil Bukan baca yang ayat yang ketiga saja tu tadi yang berifat. Semua yang lain dia kena ubah. Sebab tu tadi punca ni dia kena tahu. Bacaan-bacaan yang Kuala Lumpur ada satu buat. Dia tu buat. Ada. Tapi dimaklumkan pada makmum. Ya. Jadi tak ada masalah kalau dia hadis dia memang Itu memang tahu, boleh. profesor. Masalah. Wallahu a'lam. Ada lain? InsyaAllah. Yang umum kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Aku maaf tuan-tuan kalau ada terkasar bahasa, tergurih perasaan ke sebenarnya. Saya tak ada sentuh apa-apa tuan-tuan. Tuan-tuan yang kecil hati ke apa semua, ini kena ini nak tembak aku lah ni kata. Ini nak kenakan aku lah ni. Mudah-mudah aku tak buat dia kata. Tak ada. Saya tak ada niat apa pun. Saya hanya sampaikan saja. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tak berkenan, tak jemput saya lah. Tuan-tuan bulan depan tak apa, dia masalah. Itu saja. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkil syaqa wa su'il qada wa syamatatil 'ada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما واستخذنا مع داود الجبال سبحنا وكنا فاعلين. اللهم بارك لنا في ليلة الجمعة. اللهم بارك لنا في ليلة الجمعة. اللهم بارك لنا في ليلة الجمعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم.